Assalamualaikum warahmatullahi. Bersama-sama dengan saya pada ketika ini ialah Pesuruhjaya PAS Selangor, iaitu Yang Berhormat Dr. Abdul Halim Tamuri yang merupakan adun Paya Jaras. Kita intro dulu. Jadi apa-apa pun mungkin tidak terlambatlah nak ucapkan tahniah serta orang kata apa bersiru anda barakatillah atas taklifan yang telah diberikan oleh pada doktor oleh PAS Pusat untuk mengapalai PAS Selangor dalam era yang kita rasa memang kita ada peluang cerah untuk mengembalikan negeri ini pada fitrah lah secara asasnya kan. InsyaAllah. Okey, jadi soalan pertama saya kepada doktor, sekarang ini doktor telah memegang satu amanah yang saya boleh katakan sangat-sangat besar. Sebab Selangor ini macam kita tahu is mother of all states lah dekat Selangor. Menang Selangor, menanglah Malaysia. Itu ayat dia kan. InsyaAllah. Dan Selangor ni juga kita tahu demografik dia adalah sangat unik. Sebab kita bukan sekadar berbilang kaum, tetapi kita juga ada daripada pelbagai negeri pun dekat sini. Campur dengan expatriate dan sebagainya. Campur dengan orang-orang luar yang ada IC macam-macam lagi lah. Jadi bila mula-mula doktor mendapat orang kata apa taklifan untuk mengapalai PAS Selangor ini, apa cabaran-cabaran yang paling awal datang ke fikiran doktor ketika itu? Baik, perkara pertama yang masuk dalam minda saya ialah untuk memahami dan cuba menyelesaikan beberapa isu yang berkaitan tentang dalam masyarakat yang majmuk lah. Sebab Selangor ni dia unik, dia tak macam negeri lain yang mungkin majoritinya Melayu majoriti, tapi di Selangor ni ada berbagai kelompok, bangsa, keturunan, agama sebagainya. Jadi diversity tu kita kena faham. Jadi pada saya yang paling utama ialah untuk pasti bagaimana kita nak mengurus sebuah negeri yang diversity berdasarkan kepada prinsip-prinsip Islam yang ada pada kita. Sebagaimana PAS ni dia Islam sebagai foundation dia. So macam mana kita nak kita sebagai rakyat ataupun sebagai manusia yang hidup di bumi ini, macam mana kita nak melaksanakan tugas menurut perintah Allah dan sebaik mungkin melaksanakan apa yang Allah nak. Dan itu sangat mencabar kepada kita. Susah sebab kita ni kurang ilmu, kurang pengalaman, tetapi nak explore. So macam mana kita nak mengurus benda ni? Kalau boleh itu diselesaikan, mungkin agak masa panjang atau pendek, tapi itu yang datang dalam minda saya. Macam mana nak mengurus negeri supaya orang memahami Islam itu sebuah agama yang indah, yang syumul, dan macam mana kita terangkan kepada berbagai masyarakat, bukan sekadar kata orang Islam pun mungkin ada kurang faham. Nak menerangkan Islam kepada orang yang tidak beragama Islam, bangsa yang berbeza, malah keturunan. Ini cabaran pertama yang saya dapat. Rasa itu cukup menjadikan saya berfikir secara mendalam, apakah keadaan yang terbaik untuk melaksanakan sebaik mungkin tugas yang diberikan kepada saya. Kiranya nak satu soalan ringkas dah. Kiranya masa mula-mula dapat tahu taklifan ni bakal diberikan, berapa kali solat istikharah agaknya? Subhanallah. Saya orang ucap tahniah kat saya. Saya semalam tak tidur 3-4 malam. Macam mana nak buat ni, tapi saya yakin. Sebab kita, pada saya prinsip je, insya-Allah kita buat kerja ni kerana nak redha Allah SWT. Dan mendekatkan Allah kan. Allah bagi saya, insya-Allah Allah akan tolong kita dengan bantuan-bantuan fikir yang tanpa tersedari. Saya yakin sebab kita tak minta jawatan ni, tak minta apa-apa pun, tapi bila orang bagi taklif kepada kita, saya yakin ada sesuatu yang mungkin saya boleh buat yang saya tak perasan. Tapi yang paling penting saya yakin bahawa nanti ada yang membantu saya. Rakan-rakan mana-mana tahu Allah alam datang tu akan bantu saya. Jadi saya ambil tanggungjawab tu dengan sebaik mungkin, melaksanakan sebaik mungkin. InsyaAllah in tansurullah yang tansurkum. Saya pegang kalau kamu tolong kepada Allah, InsyaAllah Allah akan tolong kita. Saya pegang prinsip itu. Betul, Alhamdulillah. Dan doktor memang telah mengambil alih taklifan ini daripada Dr. Ahmad Yunus Khairi. Betul. Di mana kita tahu memang merupakan a very big shoes to fill lah secara asalnya kan. Sebab macam mana kita tahu di bawah kepimpinan Dr. Ahmad Yunus yang juga merupakan adus jangkang, yang juga merupakan ahli Parlimen Kuala Langat, Selangor kita dapat orang kata apa mematahkan 2/3 Pakatan Harapan Barisan Nasional kan, sampai dapat 22 kursi, tinggal 21 sebab ada seorang melompat kan. Jadi adakah pendekatan yang dibuat oleh Dr. Halim selepas ini, adakah akan bersamaan seperti mana Dr. Yunus atau mungkin akan ada perubahan sikit-sikit macam mana kan? Pertama, bila saya ambil taklif, yang saya paling takut ialah saya menerima satu tahap yang tinggi, yang telah benchmark tinggi dah. Datuk Yunus telah meletakkan satu parameter yang tinggi. Jadi saya nak pergi macam mana ni kan? Tinggi tu sebab dia orang yang berpengalaman, orang hebat.
Saya pun anggap dia di exco lama dalam keadaan saya kata bagi dia seorang yang cukup tenang dalam mengurus negeri dan seorang exco yang berjaya, yang disambut semua orang. Tapi saya yakin bahawa saya dan rakan-rakan akan meneruskan apa yang telah dilaksanakan oleh Yang Berhormat Datuk Yunus Hairy, dan dia telah memberikan, nak kata macam ni, kalau dalam nak tebas tanah tu dia dah bagi jalan dah. Groundwork dah ada. Kalau dah buka dah jalan. So kita lalu jalan tu dengan mudah dan kita kembangkan lagi. Tambah ke apa-apa kan? Tambah tar. Jadi kita elok. Jadi Datuk Yunus Hairy dah beri satu track yang cantik. Alhamdulillah. Orang yang cukup. Jadi kita sangat mengagumi beliau dan kita ikut track tu. Jika ada penambahan kita perbaiki sebab itu proses. Betul. Dan kita tambahkan, dan pastinya Datuk Dr. Yunus kami nanti sebagai dia panggil Council of Elders. Kami jadi yes. jadi dalam kami lantik Itu penasihat 70%. itulah penasihat yang kata dalam PAS ni kita nak lihat semua pengalaman dia kita jadikan sebagai panduan kepada kita, dan insya-Allah saya bersama-sama dengan beliau akan terus meneraju PAS ni bersama-sama. Dalam PAS ni tak ada seorang. Dia semua secara berjamaah. Dia tak kisah, semuanya bersama-sama insya-Allah. InsyaAllah. Dan Dr. Yunus pun memang kebetulannya merupakan seorang yang sangat rapat dengan saya juga lah. Alhamdulillah. Dan juga sangat-sangat rapat dengan mertua saya dekat Banting tu. Masya-Allah. Jadi saya memang sangat-sangat mengakui apa yang disebutkan oleh Dr. Halim. The benchmark is very high. Tetapi insya-Allah saya yakin dengan apa yang disebutkan oleh Dr. Halim tadi, kita nampak insya-Allah beliau mampu untuk menggalas taklifan ini. Doakan saya insya-Allah. Soalan terakhir saya kepada doktor, dan soalan ni mungkin agak panas sikit lah. Ya, saya. Tadi ketika sebelum majlis buka puasa tadi, ketika doktor berada atas pentas ini tadi kan, kita soal jawab, saya telah bertanyakan satu soalan yang agak panas dan saya cukup suka jawapan doktor tadi, iaitu berkenaan dengan bagaimanakah PAS Selangor hendak menangani situasi bersama-sama dengan Sultan Selangor. Apatah lagi sekarang ini diapi-apikan oleh pihak-pihak tertentu, konon-kononnya nak melagakan PAS dengan Sultan Selangor sebagainya. Dan saya cukup suka jawapan Dr. Halim tadi. Mungkin doktor boleh terangkan pendekatan doktor sendiri selaku PJ Selangor dan juga PAS Selangor sendiri dalam menangani isu yang boleh katakan sangat-sangat boleh kata besar ini juga, ibarat macam menarik rambut di tepung. Macam itulah. Macam mana? Baik. Ini satu perkara yang kita kena lihat secara kolektif dan sensitif. Kena lihat secara tuntas, secara holistik, sebab isu ni perlu kita hadapi dengan penuh hikmah dan bijaksana. Pada saya, apa yang berlaku semua hikmah dia. Allah ni takkan beri satu perkara tanpa hikmah. Betul. Bagaimana nak belajar itu terpulang kepada kita. Kita nak mengambil. Ada nak tengok negatif. Dan saya melihat secara positif. Sebab bila saya sebutkan sebelum ni, makna bila ditegur, dimarah, di apa pun, makna tanda orang sayang kepada kita. Marah tanda sayang Tanda sayang. Dia tak boleh tengok negatif. Sebab pada saya yakin Duli Amal Selangor sebagai Ketua Agama Islam Selangor sayang kepada seluruh rakyat dia. Nak rakyat dia bersatu padu dengan baik. Jadi teguran dia ambil tu saya lihat secara positif, dan saya ambil dia macam nasihat ayahanda kepada anak anda dia, kepada anak dia. Jadi kalau ayah tegur kita, maknanya dengar. Kita ikut, kita buat sebaik mungkin yang kita mampu, dan insya-Allah ini ada kebaikan yang kita terima. Jadi itu perkara yang saya pegang. Jadi bila tuanku bagi nasihat kat kita terima. Saya pun ucap terima kasih kepada tuanku yang telah memberikan nasihat kepada saya sendiri sebagai pejabat PAS Selangor, dan juga saya diberikan amanah menyampaikan kepada yang berbagai Tan Sri Presiden, dan biarlah perkara itu mereka di antara Duli Amal Selangor dengan Presiden itu biar mereka sebab itu bukan tahap saya untuk campur tangan, bukan tahap saya untuk mencampuri sebagainya. Itu adalah mereka antara Sultan Selangor bersama dengan Presiden, dan saya yakin pasti ada sesuatu yang positif daripada apa yang berlaku, dan saya yakin insya-Allah benda ni akan menjadi suatu hikmah kepada kita, dan terima dengan hati yang terbuka. Alhamdulillah, dan masyarakat faham. Alhamdulillah, insya-Allah ada hikmah yang Allah akan berikan kepada kita, dan saya tak ada rasa ragu-ragu bahawa pastinya insya-Allah ada kebaikan yang Allah akan berikan kita pada masa depan. Okey, terakhirnya doktor, mungkin doktor ada sepatah dua kata nak berikan kepada rakyat Selangor yang insya-Allah akan menonton video ini dekat mana-mana social media yang saya ada, insya-Allah. Terima kasih kepada sahabat saya ni, saya follow, tengok lama dah, jumpa hari ni, masya-Allah. Baik, pertama saya ucap terima kasih Ustaz. Sebelum terlupa, ini tak lewat tengah-tengah ni, selamat menyambut Ramadan lagi, walaupun masih 5 hari. Ni fasa yang kedua ni kan. Dah, fasa yang kampunan. Ni dekat-dekat ni fasa yang penting ujung-ujung ni. Pergi ke masjid umat Islam ke Islam.
untuk sama-sama tarawih. Baik, yang penting kepada kita insya-Allah kami dari PAS bersama dengan Perikatan Nasional akan memastikan bahawa negeri Selangor ini dapat sebaik mungkin. Sebagai pembangkang yang bertanggungjawab, kami menjadi pembangkang yang konstruktif. InsyaAllah. Setiap pandangan yang kita berikan, komen yang kita berikan, kita akan beri cadangan yang sebaik mungkin kepada kerajaan negeri Selangor untuk memastikan rakyat negeri Selangor ini hidup aman sejahtera dan mendapat segala kebaikan yang ada kepada kerajaan negeri. Itu tanggungjawab kami. InsyaAllah. Dan kita kena sama-sama bersatu padu dalam memastikan bahawa negeri ini sentiasa dalam keadaan aman damai. Sebagaimana yang kita nak berlaku perpecahan. Kalau khususnya kalau umat Islam sebagai bersama, apa juga perbezaan pandangan politik dan sebagainya, bila bercakap soal Islam dan agama dan juga Melayu ini, pastikan kita bersatu padu. InsyaAllah. Kita pastikan sama-sama. Pada masa juga jangan lupa kita ada rakyat lain yang kita hormati, kita kaum lain itu pasti kita akan pastikan dalam Islam menjaga kebajikan mereka adalah kewajipan kita. Betul. Itu tanggungjawab kita bersama. Begitu. Jangan kita buat, kalau kita menzalimi orang, dosanya sangat besar. Betul. Sebab Tak kira siapa pun. Tak kira siapa pun nak buat zalim kepada Islam sebagainya, orang bukan Islam ke sebagainya, yang ada dosa besar yang perlu kita buat. Jadi dalam PAS, insya-Allah kita bersama-sama akan bersama barisan adu-adu yang ada dan seluruh pimpinan masyarakat akan memastikan negeri Selangor ini akan terus ke depan menjadi sebuah negeri yang baik. Doakan kami dalam beri sokongan kepada kami Perikatan Nasional supaya kami dapat menjalankan tugas semaksimal mungkin. Insya-Allah kita berdoa kepada Allah semoga dalam pilihan yang akan datang kita mencapai kemenangan dan memerintah negeri Selangor. Berdoalah kepada Allah semoga diberikan kebaikan untuk kita semua. InsyaAllah. Itu daripada saya. Okey, terima kasih banyak kepada Yang Berhormat Dr. Abdul Halim Tamuri, Adun Paya Jaras yang juga merupakan Pesuruhjaya PAS Selangor atas kesediaan untuk bersama-sama dengan saya untuk di Temu Ramah pada malam ini. Dah lewat sebenarnya, Dr. Halim ada urusan lain tapi tak apa, dia sanggup luangkan masa untuk menjawab beberapa persoalan yang mungkin bermain dekat fikiran anda pada ketika ini. Dan saya doakan agar doktor diberikan hidayah dan juga rahmat dari InsyaAllah, untuk menjalankan taklifan yang telah diamanahkan serta menjadi seorang pembangkang yang begitu konstruktif seperti mana disebutkan oleh doktor. Dan kita doakan juga para pembangkang dekat Selangor, tak kira berdepas ataupun bersatu, dapat menjadi pembangkang yang benar-benar berkualiti, yang dapat mengetuk kepala Ahmaduddin Syahri, dapat mengetuk kepala kerajaan Perpaduan Madani dekat Selangor ini supaya mereka sedar mereka tak boleh buat kerajaan ini macam kerajaan mak bapak mereka dan buat macam mana yang Sani Hamzan cakap ni. Kerajaan ni kerajaan kami. Jadi ikut suka kami lah. Paling kurang aku ada formula. Ni kau ada menteri berlambat-lambat ni, satu formula pun tak ada. Otak letak dekat mana? Saya ulah. Sampai Abang Jamil mampus.